Kita intro dulu. La 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 la. Macam-macam benda jadi sekarang ini. Tapi semuanya menjurus kepada satu perkataan yang saya boleh rumuskan sebagai keterdesakan. Betul tak rasa-rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Sejak semalam, banyak sangat perkara terjadi. Bermula daripada pengumuman pihak polis betapa mereka sedang menyiasat beberapa individu yang konon-kononnya dikaitkan dengan langkah Dubai di bawah Akta Sosma dan sebagainya, membawalah kepada peristiwa rumah dan juga kereta Ngeko Ham yang baru-baru ini kontroversi disebabkan oleh cadangan beliau untuk meminta orang bukan Islam dimasukkan ke dalam jawatan kuasa untuk meneliti pelaksanaan undang-undang syariah itu dibakar dan dilontarkan dengan, tak salah saya, molotov koktail lah kalau tak salah saya kan. Macam-macam benda lah jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, dan insya-Allah saya akan cuba ulas satu persatu dengan ringkas di sini untuk kita faham. Dan perlu saya ingatkan, apa yang saya sebut ini berdasarkan kepada pemerhatian saya, dan pandangan saya ini mungkin ada betulnya, mungkin tidak ada betulnya, mungkin juga perlu perbaikan. Tetapi jauh sekali untuk saya menuduh mana-mana pihak, sekadar memberikan pandangan berdasarkan kepada situasi. Kita mulakan dengan langkah Dubai ini tuan-tuan dan sekalian, di mana macam mana kita tahu, seperti mana yang telah saya sebutkan semalam, antara langkah keterdesakan kerajaan pada ketika ini pada pandangan saya ialah dengan mengenakan SOSMA ke atas individu-individu yang dikatakan mendalangi langkah Dubai ini, dan ini termasuklah 3 orang blogger dan juga TikToker yang begitu terkenal yang anda semua tahu, iaitu Sir Azri, Salim Iskandar dan juga Cikgu Bat. Dan kalau tak menjadi kesalahan saya, beberapa pimpinan daripada pembangkang terutamanya daripada PAS juga bakal ditahan. Konon-kononnya kerana mereka ini ada pengetahuan berkenaan dengan langkah Dubai. Di sini saya nak mempersoalkan ataupun hendak mencadangkan kepada pihak polis. Alang-alang nak tahan mereka yang dikatakan tahu pasal langkah Dubai ini, why not tahan sekali orang-orang Jecom? Why not tahan sekali Zaid Hamidi? Sebab apa? Sebab macam mana kita tahu, Jecom lah yang mula-mula mengeluarkan perkataan langkah Dubai. Orang lain tak keluarkan pada masa itu. Jecom yang keluarkan pada awal Disember 2023. Masa itu Sir Azri pun tak sebut, Salim tak sebut, orang PAS tak sebut. Semua tak sebut. Raja Putra pun tak sebut. Tetapi yang sebut perkataan langkah Dubai itu ialah orang Jecom. Jadi bila orang Jecom itu sendiri sebut berkenaan dengan langkah Dubai, bermaksud mereka tahulah tentang langkah Dubai itu. Jadi why not polis tak tahan je geng-geng Jecom ini dan minta mereka membantu siasatan. Begitu juga dengan Zaid Hamidi. Dia siap kata apa? Kalau tak salah saya, dia kata ada dokumen yang menjelaskan konon-kononnya memang ada gerakan langkah Dubai ini untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan juga kerajaan. So rasa-rasanya mungkin pihak polis dah bolehlah tahan Zaid Hamidi pun untuk minta Zahid membantu siasatan ke apa-apa ke, sebab dia kata dia tahu. Jangan tahan sebelah pihak je, kena tahan dua-dua belah pihak, baru adil. Yang keduanya, saya tertarik nak mengulas berkenaan dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak berapa lama selepas kita kecoh-kecoh pada SOSMA ni, di mana beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang panjang, taklah banyak sangat, 4 perenggan, di mana 2 perenggan itu dia cerita pasal dia jumpa dengan Agong berkenaan dengan mesyuarat Kabinet dan macam-macam lagi lah. 2 perenggan terakhir. Perenggan yang ketiga dia tulis apa? Dia kata Agong titahkan dia terus jalankan tanggungjawab macam biasa sebagai Perdana Menteri, dan perenggan keempat dia siap sebut tentang 500 juta dan juga 750 juta. Siapa-siapa yang berhasrat untuk menaburkan duit tersebut, baik taburkan kepada asnaf. Yang menariknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim keluarkan kenyataan tersebut sebelum istana keluarkan kenyataan, dan Datuk Seri Anwar menggunakan gambar arkib. Gambar arkib, gambar lama lah saya cerita. Setepatnya gambar pada bulan Disember 2022 ketika mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim hendak mempengerusikan mesyuarat kabinet. Kemudiannya, tak berapa lama lepas tu Istana Negara mengeluarkan kenyataan, tetapi istana stop short pada perenggan yang kedua. Yang ketiga dan keempat yang Datuk Seri Anwar tulis itu, dia tak repeat balik. Ataupun tak mengeluarkan kenyataan betapa Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa baginda berhasrat untuk Datuk Seri Anwar untuk meneruskan tugas bla bla bla. Tak ada. Tak ada tulis. Yang tulis cuma Anwar sahaja. Dan gambar pun gambar yang lebih baru, iaitu gambar tuanku memakai pakaian lengkap sebagai Panglima Angkatan Tentera. Dan juga orang kata apa, masa itu memang kita faham lah tuanku hendak berangkat ke Brunei selepas itu. Dan benda ini menimbulkan berbagai persoalan lah. Dan persoalan paling besar ialah, adakah istana ni sebenarnya mengeluarkan kenyataan selepas Datuk Seri Anwar untuk counter kenyataan Anwar, untuk beritahu betapa kenyataan Anwar itu ada yang tak betul dan ada benda yang Anwar tipu? Kita pun tak tahu, sebab istana keluarkan kenyataan tu tak berapa lama selepas Anwar keluarkan kenyataan. Dan kalau untuk pengetahuan anda lah,
perjumpaan antara Anwar dan juga Agong pada semalam itu sebenarnya perjumpaan rutin. Memang tiap-tiap hari Rabu sebelum mesyuarat kabinet, memang Datuk Seri Anwar akan berjumpa dengan Agong. Itu biasa. Pertemuan semalam tu bukan satu benda luar biasa pun. Mungkin diawalkan sebab Agong bakal berangkat ke Brunei. Jadi Agong tak ada kat Malaysia. Mungkin kerana itulah diawalkan. Tetapi benda itu bukan perjumpaan yang luar biasa ke apa-apa ke. Dan diyakini juga pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menasihatkan Yang Duta Agong berkenaan dengan jangan jumpa MP-MP seperti mana saya jelaskan dalam video saya semalam. Wallahualam bisawab, saya tak pasti benda itu 100%, tetapi for some reason kita nampak Istana Negara memang tidak menyokong penuh kenyataan Datuk Seri Anwar itu, kerana itulah mereka melakukan kenyataan mereka sendiri dan stop short pada mesyuarat pra-kabinet itu sahaja. Dan benda ini kritik juga tau untuk kita fikirkan sebenarnya. Bermaksud, mungkinkah Yang Duta Agong akan meneruskan perancangan untuk berjumpa dengan 121 MP yang dikatakan telah menandatangani SD tersebut? Kalau benda itu betul, Alhamdulillah, kita sama-sama doakan insya-Allah. Tapi apa-apa pun, sebelum saya teruskan video saya ini tuan-tuan sekalian, bab SD ini, bab sokongan atau tak sokong Perdana Menteri ini, kita nak beritahu sikit lah sebenarnya kepada MP-MP, tak kira dari Perikatan Nasional ke atau dari mana-mana pihak yang terlibat dalam 121 nama itu. Kita tahu sekarang ini keadaan tengah kelam kabut dan sebagainya. Rakyat tanya-tanya kan. Kita nampak macam ada gerakan-gerakan tertentu daripada setengah-setengah pihak untuk menggagalkan usaha langkah Dubai kalau benda itu wujud dan sebagainya. Kita ada satu cadangan sajalah. Saya ada satu cadangan. Iaitu semua MP-MP ini yang dikatakan telah menandatangani SD ini untuk tidak lagi menyokong atau menarik sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong buat press conference. Tak payah buat serentak, buat sesama korang pun tak apa, tak masalah. Contoh 14 orang MP Barisan Nasional buat press conference mereka sendiri, GPS buat press conference mereka sendiri, GRS buat press conference mereka sendiri. Perikatan Nasional tak payah buat lah, kita semua tahu. Jadinya bila korang buat press conference itu menyatakan dengan terbuka betapa kami telah menyatakan kami menarik kembali sokongan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun menyatakan kami tak pernah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak kiralah apa-apa pun, buat kenyataan tersebut secara terbuka. Benda tu tak salah, jangan risau, sebab ada 5 orang MP Bersatu telah buat kenyataan bertulis mereka tarik sokongan daripada pembangkang, mereka sokong PM. So tak ada isu pun benda tu. So buat benda itu, bagi keyakinan pada rakyat bahawa benda itu memang wujud dan bukan sekadar satu harapan palsu dan sebagainya. Sebab rakyat tengah gembira bila mereka tahu ada gerakan untuk menukar kerajaan. Jadi bila benda berlaku, seolah macam rakyat yang sangat-sangat teruja, tetapi di kalangan MP itu macam tidak ada sebarang urgensi untuk membuktikan kepada rakyat, yes, kami nak buat macam ini. Macam Datuk Seri Anwar, satu benda kita puji, setiap kali dia ada nombor, dia akan buat pengumuman. I have the numbers dan sebagainya, meyakinkan penyokong-penyokong dia. Tak kira benda itu betul ke tak betul ke apa-apa ke, tapi dia berani buat pengumuman tersebut. Dan saya rasa kali ini yang 121 orang ni kena buat macam tu juga, kena berani. Sebab kalau betul nombor tu ada, then you tak ada masalah untuk buat pengumuman tersebut, no problem. Tapi tak tahulah kalau mereka ini nak buat pengumuman selepas jumpa Agong, saya pun tak pasti. Mungkin itu strategi mereka. Tapi pada pandangan saya, better buat awal-awal. At least rakyat tahu. So that, orang kata apa, benda-benda macam ni rakyat tahu dan mereka pun akan lebih bersedia untuk berhadapan dengan apa-apa situasi. Itu paling penting. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya ada satu pemikiran tahu. Sekarang ini, ada sesetengah pihak memang terdesak untuk mempertahankan kuasa. Mereka tak nak kehilangan kuasa. Dan orang terdesak ini, kita jangan main-main. Mereka boleh buat apa saja untuk pastikan mereka kekal berkuasa. Termasuklah menyalahgunakan orang kata apa, undang-undang, termasuklah menyalahgunakan kuasa, memanipulasi akta dan macam-macam lagi. Dan juga jangan terkejut kalau ada perbuatan-perbuatan yang mengundang ke arah huru-hara ke atau kekacauan ke, semata-mata untuk trigger keselamatan negara. Dan selepas itu mungkin sesetengah pihak boleh mengumumkan darurat dilaksanakan. Boleh faham tak ayat saya ni? Sebab sekarang saya nampak macam ni tau. Seolah-olah macam sekarang ini ada satu gerakan yang agak besar-besaran untuk menahan pimpinan pembangkang, aktivis pembangkang dan sebagainya untuk diletakkan di bawah siasatan SOSMA. Dan benda ini of course lah akan trigger sikit kemarahan para penyokong pembangkang ataupun Perikatan Nasional, dan mungkin juga kemarahan rakyat sedikit. Tetapi itu kecil tau banding dengan apa yang terjadi dekat rumah Ngekoham semalam, di mana macam mana kita tahu rumah Ngekoham dan juga kenderaannya telah dijilat api akibat daripada lontaran oleh beberapa individu yang tidak dikenali menggunakan bom buatan sendiri. Kalau tak salah saya lah, kalau tak salah saya menggunakan molotov cocktail. Jadinya benda ini saya nampak macam seolah-olah macam nak trigger reaction.
Sebab ya baru-baru ini kan Kemenkumham mengeluarkan kenyataan yang agak kontroversi terhadap agama Islam. Dan antara yang kuat menentang, yang kuat marah ialah of course PAS dan juga Perikatan Nasional. Selain daripada para ustaz dan agamawan lain lah. Jadi seolah-olah benda ini macam nak menampakkan orang Islam atau orang Melayu nak mencetuskan satu rusuhan, mereka nak bakar rumah Kemenkumham ke, bakar kereta Kemenkumham ke apa-apa ke kan. Kita nampak seolah-olah macam tu. Dan benda ini mungkin akan trigger reaksi yang lebih besar daripada orang ramai. Tak kira penyokong Kemenkumham itu sendiri ke, ataupun orang-orang Islam Melayu lain yang mungkin mereka ini memang berapi-api nampak, oh kita kena buat benda ni. Oh kita pun nak cetuskan something macam tu lah. Dan benda ini takut jadi escalate, takut akan berebak jadi membesar. Dan bila benda itu besar, ini akan membolehkan pihak kerajaan mengumumkan darurat. Nampak tak kat situ? Boleh faham tak apa yang saya cuba bawa kat sini? Bukan saya nak kata kerajaan sengaja mencetuskan benda ni, tak. Tetapi saya nampak benda ini boleh menjurus ke arah itu. Iaitu menjurus ke arah, kalau kekacauan ini berlaku, kerajaan akan boleh umumkan darurat. Bila kerajaan umumkan darurat, sebarang usaha nak tukar kerajaan ke apa-apa ke, tidak boleh dilakukan. Tak akan jadi kenyataan. Kalau kita masih ingat, pada tahun 2021 ketika Anwar kata I have the numbers tu, masa itu Muhyiddin telah menasihatkan Yang Bertuan Agong untuk mengumumkan darurat politik. Bukan darurat negara. Darurat politik sebab tak nak kestabilan negara ataupun kerajaan diganggu-gugat pada ketika itu, sebab masa itu negara masih lagi berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang tengah menggila masa itu. Omicron kan masa itu kan. Dan masa itu agak logik jugalah kalau nak umumkan darurat, sebab masa itu negara memang sedang dilanda bencana dan sebagainya. Sekarang ini tak ada bencana. Sekarang ini kita hidup alhamdulillah aman damai, tak ada apa-apa pandemik, melainkan dari itulah tiba-tiba COVID naik kejap kan. Tiba-tiba pula COVID naik kejap. And then kemudian macam-macam lagi lah benda-benda yang cuba dicetuskan untuk membolehkan darurat ini disebut ataupun dilaksanakan, tapi dia tak jadi kenyataan. Dan sekarang saya nampak ini. Saya nampak benda ini yang mungkin dirancang oleh mana-mana pihak tertentu, saya tak sebut nama, supaya ini membolehkan darurat itu diumumkan. Dan sebarang usaha untuk menukar kerajaan ke apa-apa ke, tak kira lah melalui SD ke apa-apa ke, akan digagalkan sebab dah darurat dan sebagainya. Jadi ini pada pandangan saya lah. Minta maaf kalau saya salah. Jadinya saya nak menggunakan video saya ini untuk menyampaikan pesanan kepada sahabat-sahabat semua agar kekal tenang. Kekal tenang dan tolong jangan termakan apa jua jenis provokasi. Jangan termakan dengan apa jua jenis ajakan-ajakan yang menjurus ke arah nak rusuh ke, nak mengamuk ke, nak demonstrasi ke apa-apa ke. Kan? Even kalau kita bajet-bajet nak buat himpunan ke apa-apa ke, hentikan dahulu. Tolong hentikan. Jangan teruskan himpunan-himpunan ke apa-apa ke. Sebab sekarang ini ialah masa yang agak sensitif. Kita takut nanti apa saja tindakan kita boleh dijadikan sebagai alasan untuk trigger benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi sekarang ini kita just kekal tenang, relax, buat kerja kita tak masalah. Banyakkan berdoa. Kalau nak berhimpunlah dekat masjid atau surau, sama-sama kita buat solat hajat agar Allah mempermudahkan segala urusan bagi kemaslahatan rakyat Malaysia ini insya-Allah. Dan yang paling penting sekali, saya nak sentuh satu perkara sebelum saya berakhir, berkenaan dengan tadi saya sebut pasal 500 juta, 750 juta ni kan. Saya rasa macam terkilan lah bila ada sesetengah pihak dalam kegarahan mereka untuk orang kata apa, menjustifikasikan apa-apa, konon-kononnya benda ni tak betul, tiba-tiba nak menduduh Perikatan Nasional nak rasuah Yang Di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit. Benda ini dah sah-sah fitnah. Perikatan Nasional cakap 1 bilion dari mana bang masalahnya? And then engkau tuduh Perikatan Nasional nak rasuah Agong 1 bilion ringgit, dan kita tahu Agong memang tengah bersedia untuk jumpa dengan MP-MP ni. Adakah kau nak imply yang Agong telah terima rasuah tersebut? Weh, itu penghinaan terhadap Yang Di-Pertuan Agong tau, kau jangan main-main. Kau nak imply Agong terima rasuah konon-kononnya untuk membenarkan penukaran kerajaan. Woi, kau ni janganlah. Tak suk kau terhadap kerajaan ke apa-apa. Kau tu tak suk kau lah, lantak pi lah. Tapi jangan sampai mencemarkan nama Yang Di-Pertuan Agong. Itu gila nama je bang. Dan tadi pun kalau tak salah saya, beberapa pihak daripada Perikatan Nasional diketuai oleh Hamzah Zainuddin telah membuat laporan polis di seluruh negara atas fitnah yang melampau ini. Bukan sekadar fitnah terhadap Perikatan Nasional, tetapi juga fitnah terhadap Yang Di-Pertuan Agong. Jadi kita harap polis tolong telus. Jangan siasat sebelah pihak je. Siasat dua-dua belah pihak. Sebab polis ini berkhidmat untuk rakyat, bukan berkhidmat untuk kerajaan. Dan kita yakin, ramai rakan-rakan polis kita ni memang dah jelak dan muak dengan permainan politik oleh pihak-pihak tertentu yang mempergunakan pihak berkuasa untuk kepentingan mereka. Dan kita banking on mereka yang betul-betul jujur dan hebat sebagai anggota keselamatan ini untuk menjalankan tugas dengan adil dan saksama tanpa diintimidasikan oleh mana-mana pihak insya-Allah.
Dan last but not least, saya ingin menyampaikan pesan lagi sekali kepada ahli-ahli parlimen yang 101 orang tu, nak ulang balik pesanan tadi. Anda tahu apa yang patut anda buat. Dan tolong jangan hampakan harapan rakyat kalau betul benda ini jadi. Syahidan Kasim pun dah mengeluarkan kenyataan dekat Facebook, InsyaAllah jadi kan. Ramai pihak kata InsyaAllah jadi dan sebagainya. Dan rakyat sekarang ini tengah keluh kesah menantikan jadi ataupun tidak. Jadi kalau betul benda ini nak meyakinkan rakyat, anda tahulah apa yang patut anda buat. Buatlah PC, buatlah pengumuman apa-apa semua untuk pastikan rakyat tahu, yes, 121 itu memang wujud. Tetapi anda kata kalau anda ini masih lagi malu-malu kucing dan sebagainya, saya cakap terus terang, daripada rakyat dah elok-elok sokong anda, tiba-tiba rakyat bertukar pula, jumpa anda seorang demi seorang dan tanyakan soalan ini. Masa itu padan muka korang. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?